Okay, Wafi dah ready ya? Dah cikgu. Okay, alright. Macam ni, sebelum kita pergi ke kertas 2, macam ni tau, untuk persediaan lah ya, untuk persediaan you all menjawab kertas 2, sebab kadang-kadang kan soalan yang dikeluar tu dia kelemahan student, salah satu cabaran bagi student adalah dia kena fikir dulu topik soalan tu berkenaan dengan bab apa dan bahagian apa. Okay, so tipsnya, salah satu tips adalah dengan melihat kembali kepada peta konsep lah. Peta konsep ni dia memberi idea ya, soalan ni dia ada berkenaan dengan apa. Okay, so daripada bab 1 yang kita belajar hari tu, bab 1 ada 3 bahagian besar ya, ada 3 bahagian besar, iaitu peranan kerajaan dalam ekonomi, penunjuk ekonomi, dan juga alat dasar ekonomi. So 3 topik besar lah ada dalam bab 1 ni. Okey, dan kemudian bila kita tengok peranan kerajaan dalam ekonomi, kalau selalunya ada soalan yang dia tanya tau, terangkan peranan kerajaan dalam ekonomi. So kalau anda dapat jawab 3 ni, sebagai pengeluar dan majikan, mencapai objektif makroekonomi dan mengawasi dia pengeluar, ni confirm dapat markah. Sebab apa? Skema permarkahan dia ikut pada buku teks. Dia tu memang rasmi lah ya. Itu rasmi. Alright, dan bila bercakap pasal penunjuk ekonomi, kita ada beberapa inflasi, indeks harga pengguna ni, inflasi, pengangguran, KDNK, keluaran dana negara kasar, dengan imbangan pembayaran. Okay. So 4 ni lah ya, penunjuk ekonomi. Jadi ini adalah dia punya, bolehlah tengok-tengok dekat sini lah dia punya nota dia. Kesan inflasi, kesan pengangguran, kesan pertumbuhan ekonomi, kesan imbangan pembayaran dan sebagainya. Dan alat dasar ekonomi terbahagi kepada 3, dasar fiskal, belanjawan negara dan juga dasar kewangan. Dasar fiskal ni iaitu cukai versus perbelanjaan kerajaan lah ya. Naikkan cukai, turunkan perbelanjaan, turunkan cukai, naikkan perbelanjaan kerajaan. Kalau belanjawan negara, maknanya dia berdasarkan kepada bajet lah ya. Okay, belanjawan defisit, lebihan dan seimbang. Kemudian hasil kerajaan, ni ada hasil kerajaan, terbahagi kepada macam mana kerajaan dapat duit, daripada cukai tak langsung, cukai langsung, hasil bukan cukai. Dan daripada duit-duit tersebut, dia mengamalkan dasar kewangan je, cara mereka untuk berbelanja. Nisbah rizab berkanun, nisbah rizab tunai, syarat sewa beli, surat jaminan kerajaan dan sebagainya. Okay. So untuk Razik juga pada masa yang sama, sebelum nak peperiksaan ke apa, better tengok pada peta konsep. Ya, sebab peta konsep ni dia membantu anda untuk inilah nak tahu flow untuk sesetiap bab. Ya, bab 1 ada 3 topik besar. Jadi dalam topik besar tu ada sub-sub topik dia lah ya. Okey, sebab apa? Bayangkan satu bab saja dah 100 muka. Nak baca memang jenuh lah. So peta konsep ni mungkin sedikit sebanyak membantu anda dalam menjawab soalan Okey, mari kita tengok contoh-contoh kertas soalan bank soalan. Cikgu. Ya. Yep. Ya. Apa dia? Cikgu. Cikgu kan record ni cikgu post kat mana cikgu? Okey, macam ni, cikgu tak buat apa-apa lagi, tapi cikgu ada simpan video tu. Nanti cikgu masukkan dalam YouTube, nanti cikgu upload dalam YouTube by minggu ni dengan video-video sebelum ni. Nanti cikgu bagi link boleh? Cikgu forward kat Cikgu Nurul, okay, and then boleh. Forward kat you all lah ya. Okey. Nanti bagi cikgu masa untuk upload video dengan download video dengan upload video lah. Ya, sebab dengan kelas-kelas sebelum ni. Cikgu tak buat lagi sebenarnya. Okey, mari kita tengok contoh soalan Okey, cikgu dalam ni ada 3 contoh soalan. Okey, ada 3 contoh soalan. Okey, ini adalah cikgu ambil daripada bahagian B soalan section B. Okey, mari kita tengok soalan yang ni ya, soalan satu set ni.
Ini cikgu ambil daripada soalan percubaan negeri-negeri lah Okay. Oops, sorry. Okay, so nampak skrin dia Skrin nampak kan? Okay, nampaklah skrin ni Okay, mari kita tengok soalan ni Maklumat di bawah berkaitan dengan situasi berlaku di Malaysia. Okay, you kena fahamkan tau dia punya cerita ataupun gambar ataupun informasi dan sebagainya. Ya, kalau anda tengok dekat sini, kalau cikgu zoomkan lagi, sorry. Walaupun tak nampak sangat, tapi mesej besar dia adalah harga sayur naik. Ini pun harga-harga lain naik juga Kos bahan api, gula punca kenaikan sehingga 125%. So maksudnya dekat sini, soalan ni membincangkan tentang isu harga naik. So apabila harga naik, ya, situasi tersebut, benda yang paling dekat dengan dalam ini adalah apa? Bukan pengangguran. Pengangguran ni bukan masalah kerja. Keluaran dalam negara kasar pun bukan imbangan bayaran. Dia adalah lebih kepada inflasi. Ya, inflasi ni Muka ada surat berapa cikgu? apa dia? Muka surat berapa? Yang mana? Buku teks ke apa? Ni, soalan ni. Oh kan, ini cikgu ambil sendiri. Alright. Ni cikgu ambil sendiri. Nanti kalau nak cikgu boleh bagi nanti kemudian. Ni soalan ni cikgu ambil sendiri. Okey, kejap okey, nak tangkap gambar dulu ke soalan ni? Tak apa. Kalau screenshot ke boleh juga? Dah ikut dah. Okey dah Alright, soalan dia ialah jelaskan situasi tersebut. Okey, jelaskan situasi tersebut. Okey, cikgu bagi dalam bentuk point lah dalam bentuk point. Okey, perlu diingat bahawa kalau 3 markah bermaksud 3 solid points. 3 solid points ni orang kata 3 ayat lah Okay, kalau 8 markah 8 ayat lah, 8 ayat yang penting. Okey, so soalan satu Okey. Jelaskan situasi tersebut. So, cikgu buat dalam bentuk point, tapi kalau you all nak buat nanti dalam bentuk karangan ke apa boleh lah. So, situasi tersebut menerangkan tentang keadaan inflasi yang berlaku di Malaysia. So ada perkataan inflasi je 1 markah. Ya, ada inflasi je 1 markah. Okey, apa nak perlu dibuat dengan 2 markah lagi adalah terangkan berkenaan inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi merujuk kepada kenaikan harga barang yang berterusan. So ini 1 markah lah. Ya, maknanya dari segi dia punya apa orang kata penerangan dia, maksud. Okey. Merujuk pada kenaikan harga barang yang berterusan. Okey. Lepas tu kenapa? Lepas tu soalan tersebut kenapa? Inflasi berlaku kerana kos. Ni nampak ni, kos bahan api gula punca naik kan? Kos lain yang naik, ya. Dalam kes ini, situasi ini, harga sayur naik kerana kos bahan api satu markah. Kadang-kadang kita boleh tengok daripada gambar tu kita boleh dapatlah jawapan-jawapan dia lah Okey, so faham ke soalan macam ni? Okey, bagi tahu jelaskan situasi tersebut. Ini inflasi. Lepas tu apa maksud inflasi? Kemudian kenapa inflasi berlaku? So hopefully you all boleh nampak lah dia punya dia punya jawab penerangan tentang ni lah. Okey, ada soalan setakat ni? Semua okey? Okey
Alright. Soalan seterusnya. Jelaskan alat dasar kewangan yang digunakan. Ya, jelaskan alat dasar kewangan yang digunakan. Kata kunci dia ni. Alat dasar kewangan yang digunakan oleh kerajaan bagi mengenai masalah di atas. Okey, tengok balik dekat sini. Alat dasar kewangan. So nampak tak ni? Dasar kewangan. Daripada sini ada peta minda. So 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Tapi kita kena bijak dekat sini sebab apa? Soalan ni 8 markah. 8 markah ni bermaksud bahagi 2 bahagi 2 sebab apa? Satu markah utama, satu lagi markah penerangan. Ya, jadi 4 lah. Maknanya 8 bahagi 2 bersama dengan 4. So dia nak 4 saja. Kadang-kadang dia tak bagi tahu dalam ni dia nak berapa, tapi kita tengok pada markah dia. Kita bahagi dengan 2 ataupun bahagi 3. 8 bahagi 3 tak boleh lah kan. Kalau 8 biasanya bahagi 2. So jadi 4. So dia nak 4 saja. So jadi kalau 4 saja, ni ada 5 kan? Ada 5. So pilihlah 4 saja. So alat dasar kewangan. Alat dasar kewangan ada 4. Pilih 5. Yang pertama sekali adalah nisbah hizab berkanun. So penerangan dia ialah simpanan wajib bank perdagangan. Markah kat sini hizab berkanun 1, simpanan wajib dengan 1 Naik. Dan apa lagi? Syarat sewa beli. Yang keempat, surat jaminan kerajaan. Dan yang kelima, ada faedah. Okay, 8 markah tetapi dia apa ni bahagi 2 jadi 4. So 2, 2, 2, 2. So pilih 4 sahaja. Ya. Okay, so itu adalah untuk menjawab soalan nombor 2. Soalan tu dia kata alat dasar kewangan. Tengok balik dekat nota apa ni? Peta konsep. Ni jawapan dia. Ya, dasar kewangan. Okay, soalan nombor 3 Soalan nombor 3. Bagaimanakah alat DB, maknanya jawapan anda yang soalan B tadi ni, ya, memberi kesan kepada objektif makroekonomi negara. Okay, so benda ni dia orang kata macam soalan kebat tau. Ya, sebab dia tak ada fakta spesifik. Bagaimanakah alat DB memberi kesan kepada objektif makroekonomi negara. Okay, so benda ni 9 markah. Ya, 9 markah bermaksud kalau nak bahagi dengan 2 tak boleh lah. So bahagi 3 biasanya dia akan jadi 3 markah. Bermaksud 1 point, 2 penerangan. Ataupun 1 point, 1 penerangan, 1 contoh. So jadi 3 markah. Okay. So kepada objektif makroekonomi negara. So tengok dekat objektif makroekonomi negara ni dia. Mencapai objektif makroekonomi negara. So 9 bahagi 3, 3 lah. Yang pertama, kestabilan harga. Okay, yang kedua,
Contoh kestabilan harga. Okay. Ini goreng lah, maksudnya goreng. Kestabilan harga, ya, maka tidak ada, tak akan ada diskriminasi harga, ya, terhadap golongan kaya dan miskin. Lepas tu bagilah contoh. Contoh tu goreng lah apa-apa contoh, ya. Kemudian guna tenaga penuh. Guna tenaga penuh ni bermaksud tenaga dari segi tenaga buruh lah, ya. Okey. Rendah, minimal. Kestabilan imbangan bayaran, maksudnya dekat sini adalah defisit. Itulah, ya, lebih kurang. Ya, tidak keluar terlalu banyak keluar. Ini kita goreng lah, ya. Okey, kita goreng. Okay. So ini 9 markah, ya. Ini contoh lah. Sorry, ni dah ada contoh lah, ya. Dua penerangan. So bolehlah, ya, hopefully, ya, membantu anda sikit sebanyak untuk menjawab soalan tersebut. Okey, ada apa-apa soalan berkenaan soalan yang pertama tadi? So far okey? Hopefully. Boleh, hopefully. Okey, kita tengok ke soalan yang ni, this one, Okey. Again, bila tengok soalan ni, kita kena merujuk kepada benda ni bercakap pasal apa. Ya, benda ni bercakap pasal apa. Okey, cikgu bagi kamu 30 saat untuk tengok soalan yang atas ni. Okey, dan kata kunci dalam soalan ni berkenaan tentang. Okey, gambaran di bawah menunjukkan masalah yang dihadapi oleh seorang pekerja. Kemerosotan dalam industri tertentu menyebabkan pembuangan pekerja dalam sektor berkenaan. Pekerja terlalu sukar untuk mencari pekerjaan dalam sektor yang lain. Kadar pengangguran dalam pengangguran. Senang cerita, soalan ni adalah berkenaan tentang tanam anggur lah. Ni jenis pengangguran. Ya. Okay, maknanya pengangguran ada tak dalam bab ni? Ada, ya. Ni dia. Ya, pengangguran sama ada kitaran, berstruktur ataupun geseran. Okey. Mari kita tengok soalan tadi. Mana soalan tadi? Okey, terangkan jenis pengangguran tersebut. Okey, kena faham situasi ni. Kemerosotan dalam industri tertentu menyebabkan pembuangan pekerja dalam sektor berkenaan. Pekerja tersebut sukar mencari pekerjaan, kadar pengangguran meningkat. Okey, adakah dia kitaran? Salah. Kitaran ni mengikut musim. Macam contoh nelayan. Nelayan kalau masa musim hujan memang tak bekerja lah. Sebab tu dia kitaran. Macam petani, musim kemarau tak boleh kerja lah. So itu kitaran. Okey, berstruktur yes. Sebab apa? Dia mengikut kepada industri. Ya. Dan kalau geseran pula dia adalah disebabkan oleh konflik di antara pekerja asing dengan pekerja tempatan lah, geseran. Ya.
Okay, so jawapan yang paling tepat untuk soalan jenis pengangguran tersebut adalah pengangguran berstruktur. Soalan tu. Okay. So bila jenis berstruktur ni kita kena tengok dia punya penerangan lah sebab soalan ni 4 markah jadi 3 markah diperlukan lagi untuk berstruktur. Sekejap saya carikan kat mana lah. Sila tengok dekat muka surat sekejap muka surat 43 muka surat 43. Ni dia pengangguran kitaran berstruktur geseran. Okey. Untuk berstruktur dekat sini. Okay. So daripada sini boleh ambil lah dia punya penerangan, boleh dapat markah lah. Okay, berstruktur. Okay, yang ni satu markah, yang ni satu markah, kita perlukan 2 lagi markah. Okay. Ekonomi utama. Maksudnya dekat sini, kalau juga berlaku disebabkan kebergantungan ekonomi negara pada sektor utama, maksudnya kalau sektor utama lumpuh, contohnya sektor penghilangan lumpuh, maknanya keseluruhan penghilangan pun akan lumpuh juga. Ataupun kalau satu dunia memberitahu bahawa harga minyak naik, ataupun harga minyak, naik, harga minyak mentah jatuh teruk, so industri minyak akan berlaku akan terkena sekali lah. Lepas tu apa lagi kita nak letak dekat sini? Juga disebabkan peralihan dan kemajuan teknologi. Apabila industri banyak guna mesin robot, maka tidak diperlukan tenaga manusia. Itulah lebih kurang. Okay. Disebabkan peralihan dan kemajuan teknologi. Bila dah ada teknologi, diorang tak pakai orang sangat lah, pakai robot je. Sebab tu ramai orang berhenti kerana apa? Dah tak perlukan lah. Diorang dah tak perlukan human. Dah tak perlukan orang lagi lah. Dia perlukan sebab dia dah ada robot. Robot boleh cipta menghasilkan lagi banyak barang daripada manusia. Okey, ini yang pertama. Okay, kita tengok soalan yang kedua. Pengangguran tersebut memberi kesan kepada individu. Bincangkan. Sepatutnya soalan ni tak boleh tulis bincangkan. Kalau bincangkan bermakna murid yang baca soalan tu akan berbincang dengan kawan sebelah. Sepatutnya bukan bincangkan lah, maksudnya terangkan ataupun beri hujah. Okay. Ini soalan kebat. Okay. Pengangguran tersebut memberi kesan kepada individu. Ini kebat. So maknanya goreng lah apakah kesan apakah kesan kepada individu lah kesan pengangguran kepada. So ini kita boleh fikir sendirilah. Yang pertama hilang mata pencarian
ataupun mata rezeki lah. Yang pertama. Lepas tu yang kedua, kes jenayah meningkat. Jadi soalan ni 7 markah. So 7 lah. Kes jenayah meningkat. Ya. Banyak kecurian berlaku. Kecurian mencuri sebagai kerja alternatif. Itulah dah tak ada kerja, mencuri lah. Kerja alternatif. Okay, yang ketiga, pengangguran kepada individu. Kesihatan mental terganggu. Maknanya tertekan lah. Ada duit, susah lah kan. Okay, yang keempat adalah rekod kerjaya. Dan tidak cantik. Maksudnya kalau contoh dia tak kerja 3 bulan, kalau orang lain nak ambil kerja, macam kenapa 3 bulan tak kerja? Macam tu lah dia tanya. Dan tidak cantik. Okay, yang kelima, kesan pengangguran kepada individu ialah apa lagi kesihatan lah. Kemudian lagi kesan pengangguran kepada individu, hilang tempat tinggal. Dan last kali, bila dah tak ada duit ataupun dia menganggur, bila dia tak ada duit, kesukaran. Ya betul, kepada yang dah berkahwin, dah ada anak kan, untuk menyara hidup isteri dan anak-anak. So ada 7 lah. Ini soalan kebat, jadi kita tinggal orang kata fikir dan letak jawapan lah ya. Okey, soalan C cadangkan tindakan yang anda perlu laksanakan untuk mengenali kesan. Okey, yang ini bagaimana kita nak mengatasi masalah pengangguran? Cara mengatasi masalah pengangguran. Okey. Yang pertama mungkinlah salah satu alternatif ni adalah boleh berniaga secara kecil-kecilan. Biasanya pandemik berlaku macam itulah, bila dah hilang pekerjaan, berniaga secara kecil-kecilan. Lepas tu mungkin kalau hilang pekerjaan tu, dia berapa markah kat sini? 9 lah. Yang kedua adalah mungkin sambung belajar dan dapat cari beasiswa. Okay. Kemudian cara apa lagi? Kalau Wafi dengan Razi ada idea untuk mengatasi masalah tak boleh kerja, tolong bagi tahu cikgu pun perlukan idea daripada kamu juga. Kalau idea boleh diterima dan cantik lah. Sambung belajar dan beasiswa. Mungkin boleh mencari bidang latihan untuk kemahiran. Okey, ataupun cara mengatasi masalah pengangguran, terpaksalah berjimat cermat untuk duit digunakan untuk cari kerja baru. Lagi apa lagi untuk mengatasi masalah pengangguran? Yang kelima adalah konsultasi dengan Kementerian Sumber Manusia. Ataupun yang keenam adalah untuk apa lagi? Belajar cari beasiswa, mencari bidang latihan. Berjimat-jimat untuk mencari kerja baru. Konsultasi dengan Kementerian Sumber Manusia. Kemudian cara mengatasi pengangguran adalah berjinak dalam perniagaan atas talian.
secara fizikal. Perniagaan atas talian. Kemudian calon. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Cari kecil-kecilan. Cara menyelesaikan masalah pengangguran. Lagi apa lagi dua sekejap bagi cikgu fikir dulu sekejap. Cara atasi pengangguran. Ataupun last sekali adalah untuk apa ya? um, kurang macam tu lah. Okay, so ini adalah sedikit sebanyak tentang cara mengatasi masalah pengangguran untuk individu. So ada 9, so harap-harap ini membantu anda lah ya untuk menjawab soalan tersebut. Okay, ada apa-apa soalan ke setakat ni sebelum kita masuk ke bahagian akhir? Okay, boleh. Okay, mari kita tengok ke bahagian akhir soalan. Bahagian akhir soalan ketiga ni. Okay, maklumat berikut berkaitan dengan salah satu dasar kerajaan. Okay, Putrajaya cukai eksais 40 sen seliter ke atas minuman bergula akan dilaksanakan pada 1 Julai 2019. Cukai ini akan dikenakan ke atas minuman atau jus yang melebihi 12 gram gula bagi setiap 100 ml. Namun demikian ia tidak akan melibatkan minuman yang dibancur di restoran. Okey, soalan ni dia berkaitan dengan cukai. Okey, berkaitan dengan cukai. So cukai ni ada dalam bab 1 lah Okey, cukai. So mana kita nak dapatkan benda ni berkenaan info cukai, tengok balik dekat peta minda peta konsep tu. Inilah cukai excise duty excise lah ada dekat sini. Alright, jelaskan jenis cukai tersebut. Okey. Soalan ketiga terang-terang dekat sini cukai excise Okey. Excise, lepas tu okey. Ni dia. Barang-barang tertentu. Ialah apa kalau itu. Sini minuman bergula lah Tujuan cukai excise ialah untuk menyekat apa dekat sini.
Macam contoh arak, ya, contohnya whisky. Dalam kes ni gula pun tak terkecuali. Okay, so tujuan ni maksudnya rokok pun sama. Supaya orang kata harga tu menjadi mahal dan orang kata kalau dah mahal tu orang dah tak boleh nak beli lagi lah. Ya. Okay, so yang ini berapa markah? Sekejap. 4 markah. Ya. Okay. So implikasi ialah harga barang akan naik, ya, menjadi mahal. Okay. Kerana dia masukkan teks sekali lah. Okay, mari kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Ya, ini 4 markah. 1, 2, 3 dan 4. Sorry, not this one. Okay. Dengan bantuan gambar rajah yang sesuai, jelaskan beban cukai yang ditanggung oleh pengguna dan pengeluar. Okay, kalau gambar rajah, kita letakkan gambar yang sesuai iaitu graf berkenaan tentang demand dan supply. Maksudnya permintaan dan pengeluaran. Cikgu tak boleh lukis kat sini sangat. Better cikgu, dekat Word tu, cikgu lukis kat sini dulu. Quantity. Ini berbalik kepada bab 2 ekonomi. Ya. Okey. Okey, DO SO E kosong. Okey. Apa jadi sekiranya ada cukai? Okey, apabila ada cukai, ya, pengeluaran pun berkurang, iaitu S ni akan pergi ke kiri. Ya, S1. Dia akan pergi ke kiri. So bila pergi ke kiri, E1, ini P0, ini P1. Ini Q1, ini Q0. So dekat sini, apa akan jadi adalah harga naik. Ni sebab 0 ke 1 kan, harga naik. Dan kemudian kuantiti berkurangan. So maksudnya dekat sini 7 markah dia graf dengan implikasi saja. Ya, jadi dekat sini ya menunjukkan bahawa apabila terdapat cukai, maka dia akan mengurangkan pengeluaran. Mengurangkan pengeluaran ni bermaksud ya kelok ataupun line pengeluaran ni line penawaran ni akan bertukar ke kiri. So apabila bertukar ke kiri, keseimbangan dia akan menjadi pergi ke kiri juga. So bila keseimbangan berlaku ke kiri, jadi harga daripada asal akan naik dan kemudian kuantiti ni daripada asal akan berkurangan. Dia ke kiri. So bila ke kiri dia berkurangan. Jadi apabila harga naik disebabkan cukai naik, kuantiti pun untuk menghasilkan pun berkurangan. Jadi orang pun tak ramai yang beli. Ya, so ini cara untuk menjawab soalan B dekat sini. Ya, sebab apa? Soalan ni dia kata melalui gambar rajah. Ya, yang ini berbalik kepada bab 2. Ya, bab 2 iaitu permintaan dan penawaran. Okey, cikgu harap boleh membantu anda lah ya. Okay, boleh tengok balik nanti. Okey, soalan C soalan terakhir. Tindakan kerajaan tersebut kurang memberi kesan kepada pengguna tegar. Anda bersetuju dengan pernyataan di atas, kemukakan alasan anda. Okey. Yang ini ikutlah kalau nak 9 poin pun boleh, tak ada masalah. Okey. Maksudnya dekat sini, kerajaan kenakan cukai pun, orang yang suka minum gula pun dia kata lantak lah kan. Harga naik cukai ke apa ke, janji tak beli. Sama lah macam rokok. Ya, sama macam rokok. Cukai naik ke, turun ke, tetap orang isap rokok. Ya, lepas tu anda pun bersetuju. Kemukakan alasan anda. Okey, so soalan C
Soalan C, okey. Setuju dengan kataan, dia kata apa tadi? Dia memang suka gula lah hari ni Okay. Alright. Walaupun, okay. Ni cikgu goreng walaupun cukai dikenakan dan harga naik, okay, kuasa membeli gula pengguna masih tidak berubah. Maksudnya dia masih nak minum lagi lah ya. Dia asal dia ada duit dia boleh beli. Ya. Menggunakan harga naik, kuasa membeli pengguna masih tidak berubah. Okey, yang kedua adalah pengguna apabila harga gula naik, ya, pengguna boleh tukar alternatif lain. Alternatif untuk mencari, sebab gula ni manis kan, pemanis lain seperti apa, susu, apa lagi, krim, susu dan krim lah okay. Kemudian dan krim okay, dan krim. Sebab kalau gula naik tak kisahlah kan, janji ada susu ada krim boleh lah, janji benda tu manis. Kemudian pasal gula tadi, namun demikian ia tidak melibatkan minuman yang dibancur di restoran. Dia dah bagi clue dekat sini dah. Ya. Okey. Pengguna tidak perlu membeli gula kerana mereka boleh ke restoran untuk membeli air yang dibancur. Yang ketiga, ya, boleh tengok dekat situ. Alright, ataupun yang keempat adalah pengguna boleh membeli air base tanpa gula, ya, seperti Sunquick. Pernah dengar kan? Sunquick tu tak payah gula pun tak apa. Sunquick atau Ribena. Ni kita orang kata apa, kebat lah. Ribena. Okay. Ataupun lagi cukai pengguna tegar. Ataupun mungkin salah satu tidak memberi kesan kepada pengguna tegar. Masih lagi membeli. Pengguna boleh membeli gula dalam kuantiti yang banyak untuk digunakan dalam masa yang panjang. Sebab kalau dibeli sekali banyak boleh dapat murah. Ya, kalau ikutkanlah boleh dapat murah. Lepas tu apa lagi pasal gula ni? Kerajaan kenakan cukai tapi dia tak kisah. Okay, kemudian apa lagi pada pengguna tegar. Okey. Sekejap. Sekejap lagi bagi cikgu fikir dulu. Berkesan pada pengguna tegar. Madu. Okay, boleh lah. Atau gula perang. Dia ni gula paket tau. Ya, gula paket.
Lepas tu apa lagi kadang kita boleh tengok dekat sini. Minuman bergula atau jus tapi tidak melibatkan minuman yang dibancuh di restoran. Tiga, 4, 5, 6, 7. Okey. Mungkin perlukan lagi dua lah. Walaupun harga gula dicukaikan, harga gula tempatan tetapi pengguna boleh beli gula import. Okey. Walaupun harga gula tempatan dicukaikan tetapi pengguna boleh beli gula import. Okey, minuman bergula lah kan Okey, dan last sekali ialah kan kuasa membeli. Ketagihan tidak dapat dielakkan. Okey, ketagihan tidak dapat dielakkan. Dan terhadap pengguna legal. Tak apalah kan. Saya ada 9. So bolehlah at least adalah markah untuk ni. Okey, alright. Cikgu harap benda ni membantu. Ada apa-apa soalan ke setakat ni? Cikgu Nana Abira? Tak ada. Oh, banyak sangat soalannya. Okey. Banyak sangat soalan dia. Okey, tapi tak apalah harap-harap benda ni bantu. Nanti cikgu upload recording nanti dan hantar link-link dekat tu lah dalam minggu ni. InsyaAllah. Okey. So kalau tak ada apa-apa soalan, itu sahaja untuk hari ini. Dah 10 suku. Okey, terima kasih Wafi dan juga Razik hadir dan mendengar. So insyaAllah mudah-mudahan benda ni bermanfaat untuk anda lah Nanti kita akan sambung pada insyaAllah kalau tak ada apa-apa pada hari Jumaat lah Okey, so terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okay, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okay, sama-sama. Assalamualaikum.